Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat Iqbal B.C. Abdul Kadir, student kejuruteraan elektrik di Politeknik Port Dickson. Saya telah menjalani latihan industri di salah satu company terbesar iaitu Top Glove, iaitu company pembuatan sarung tangan. Semasa di Top Glove, saya memegang badge ID 100-21419 sebagai trainer. Saya juga memegang nombor metrik 06 DET 18F1030. Okey, untuk pengetahuan cik, ini adalah salah satu latar belakang untuk syarikat Top Glove lah. Okey, Top Glove adalah pengeluar sarung tangan terbesar di dunia. Top Glove juga memiliki dan mengendalikan 46 kemudahan pengeluaran di Malaysia, Thailand, Vietnam dan China, dan pejabat pemasaran di negara-negara ini, kecuali Vietnam, serta Amerika Syarikat, Jerman dan Brazil. Okey, untuk pengetahuan cik, Top Glove ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1991 oleh Tan Sri Dr. Lee Win Chai. Dia adalah CEO dan pengasas untuk syarikat Top Glove lah. Okey, untuk pengetahuan cik juga, visi Top Glove adalah berusaha menjadi pengeluar terkemuka di dunia dengan produk dan perkhidmatan sarung tangan berkualiti tinggi yang memperkaya dan melindungi kehidupan manusia. Untuk misi pula, Top Glove ingin menjadi pengeluar sarung tangan bertaraf dunia yang menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi dengan perkhidmatan terbaik melalui peningkatan dan inovasi berterusan. Okey, macam kita lihat sekarang ni, negara kita dilanda pandemik COVID-19. Okey, untuk pengetahuan cik, visi dan misi Top Glove untuk masa sekarang amat-amatlah terkesan dan berkesan disebabkan kerana Top Glove mengeluarkan sarung tangan getah yang mana sarung tangan itu diguna pakai oleh para-para frontliner seperti doktor dan pihak frontliner yang lain lah untuk keselamatan daripada dijangkiti COVID-19. Okey, untuk pengetahuan cik, ini adalah produk sarung tangan getah yang dikeluarkan oleh syarikat Top Glove lah. Okey, syarikat Top Glove ini mempunyai 50 factory, 800 production line dan 2,000 customer. Untuk masa sekarang, diorang ada 2,000 customer, tapi yang akan datang saya rasa lagi banyak disebabkan sekarang ni production line pun semakin bertambah dan diorang punya factory pun sudah makin berkembang walaupun keadaan yang amat yang terdesak sekarang ni walaupun dilanda COVID. Top Glove stay membangunkan factory untuk menjayakan visi dan misi diorang. Okey, selain daripada sarung tangan latex, clean room dan PE apron, Top Glove juga membuat mask untuk kegunaan manusia pada zaman sekarang lah. Mask yang Top Glove buat adalah top mask. Okey, ini adalah serba sedikit untuk produk Top Glove lah. Okey, untuk pengetahuan cik, ini adalah carta organisasi Top Glove di F22, di mana F22 adalah tempat yang saya berkhidmatlah sebagai trainer. Okey, ini adalah background kilang saya, kilang F22. Okey, selepas itu di Top Glove juga semasa trainer saya banyak melakukan kerja-kerja teknikal. Okey, untuk pengetahuan cik, kerja teknikal yang pertama saya banyak melakukan kerja-kerja berkaitan dengan elektrik dan mesin. Sebab berkaitan elektrik dan mesin ni
dia macam kenalah dengan saya punya skop belajar di Politeknik lah. Saya banyak buat wiring dan repair-repair mesin-mesin yang berkaitan elektronik dan menggunakan elektrik lah. Selain daripada repair apa semua tu, saya juga banyak lakukan wiring dalam MCB, PCB dan panel box. Okey, yang kedua, saya juga melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan mekanikal dan penyelenggaraan. Okey, untuk pengetahuan cik, kerja mekanikal dan penyelenggaraan yang saya buat adalah macam tukar motor dan servis benar untuk kegunaan kilang lah. Okey, yang ketiga, saya membantu worker ataupun pekerja melakukan kerja-kerja berkaitan elektrikal. Sebagai contoh, worker meminta saya untuk membuat wiring. Okey, saya akan buat wiring mengikut spek yang telah ditetapkan lah, dan saya akan di-guide oleh mereka, dan kalau macam ada salah ke apa ke, dorang yang akan betulkan semua tu. Okey, kerja-kerja teknikal lagi. Yang untuk keempat, saya membantu saya punya supervisor dalam melakukan penambahbaikan projek. Sebagai contoh, di Top Glove, saya dibekalkan projek untuk saya settlekan, dan projek tu saya di-guide oleh saya punya supervisor lah. Okey, untuk pengetahuan cik, ini adalah salah satu saya punya projek lah, dan nama projek itu adalah blower fan and heater pump auto cut off. Okey, untuk pengetahuan cik, objektif untuk projek yang pertama ini untuk mengurangkan kerosakan yang berlaku pada blower fan. Yang kedua, objektif dia untuk mengurangkan tenaga kerja bagi kawalan blower fan. Dan yang ketiga, objektif dia untuk menjimatkan tenaga di dalam penggunaan blower fan. Okey, objektif dia ni sebab dia macam ni cik. Blower fan auto cut off ni untuk mengurangkan kerosakan ni, sebab kalau macam kita menggunakan secara manual dan kita tutup kipas secara manual dan menggunakan tenaga manusia, so macam kita susah nak jangka benda tu bila nak tutup, bila nak buka. So sebab itulah saya terangkan dekat sini, blower fan auto cut off ni dapat mengurangkan kerosakan yang berlaku pada blower fan disebabkan dia auto cut off. So apabila dia auto cut off ni, dia akan macam dia tahulah bila dia nak mati, bila dia nak hidup. Lepas tu mengurangkan tenaga kerja. Okey, seperti sedia maklum lah, sekarang ni musim COVID kan, macam pekerja pun tak ramai. So dekat sini kita dapat kurangkan sikit dah tenaga kerja. So kita dah tak boleh nak guna tenaga kerja, kipas tu akan bergerak sendiri dan mati sendiri. So kita sudah jimat dekat situ. Okey, yang ketiga, menjimatkan tenaga di dalam penggunaan blower fan. Apabila dia tahu bila dia nak mati, bila nak hidup, automatik tenaga di dalam kipas tu dia akan jimat, dan kadar untuk dia rosak tu amat-amatlah tipis. Okey, ini adalah kenyataan masalah dia. Kos tinggi, sistem manual, masa yang tidak menentu. Okey, macam saya terangkan tadilah, macam masa yang tidak menentu, macam dia tak tahu bila dia nak berhenti, bila dia nak hidup. Lepas tu sistem manual ni dapat buat orang penat, macam-macam lah. So sekarang kita kekurangan pekerja, so macam sistem manual tu dah tak jadi masalah, so sebab kita dah buat secara auto. Okey, kos tinggi ni, kos tinggi maksud dia dekat sini, apabila benda tu rosak, kita kena repair. Kita kena repair, rosak kita repair. Sebabkan dia terlalu panas, dia tak tahu bila dia nak mati, dia nak ni kan. So kita kena selalu repair lah. Kos repair dia boleh tahan jugalah tinggi dia. So kita buat satu solution untuk menjadikan blower fan ni auto cut off. Okey, ini adalah proses pelaksanaan blower fan auto cut off. Okey, di blower fan ni kita pakai emergency button, selector switch, contactor, supply, ELCB
neutral link, MCB dan last sekali blower fan. Ini adalah cara-cara Lita macam mana dia bekerja lah. Supply dari emergency button masuk ke selector switch, live selector switch pergi ke supply, dengan neutral pergi ke supply. Lepas tu dari contactor kita akan forward dia, kita akan bawa dia pergi kepada ELCB. Live ELCB kita akan bawa pergi ke MCB, dan MCB akan looping dan dari looping MCB tu kita akan bawa kepada blower fan lah. Dan neutral daripada ELCB kita akan bawa kepada neutral link lah. Okey. Ini serba sedikit untuk jalan-jalan wiring untuk blower fan auto cut off. Okey. Ni heater pump auto cut off, dia punya jalan pun lebih kurang. Tapi dia pakai main drive emergency button. Yang lain-lain selector switch, contactor, supply, ELCB, neutral link, MCB dan centralized heater pump tu benda yang sama, just tukar je blower fan dengan heater pump. Dia punya jalan kerja, jalan wiring masuk apa semua sama. Dari emergency button pergi ke selector switch, dari selector switch pergi contactor pergi ke supply, lepas tu forward pergi ke LCB akan pergi ke MCB looping, terus pergi kepada heater pump. So, dia punya jalan cerita dia sama saja dengan blower fan auto cut off. Saya menerangkan tentang safety requirement, iaitu di mana saya safety untuk saya lah, memakai peralatan PPE, sarung tangan, lembaran muka, memakai kasut keselamatan, memakai topi keledar, memakai tali pinggang keselamatan ketika menggunakan sakar untuk tempat-tempat kerja yang tinggi lah. Contoh naik tempat yang tinggi, saya akan pakai dia punya belt lah, tali pinggang tu. Lepas tu berjaga-jaga perlu guna mesin. Lepas tu memakai troli ataupun menggunakan forklift untuk mengangkat benda-benda yang berat lah, sebagai motor. Okay, so sekarang ni musim pandemik, so kita diwajibkan memakai mask lah. So untuk membuat wiring kita memang diwajibkan memakai sarung tangan. Lepas tu untuk main kimpalan dan welding grinder kita memang wajibkan pakai cermin mata dan dia punya safety lah. Sebabkan safety ni amat penting lah bagi saya rasa untuk bekerja di kilang. Okey, untuk pengetahuan cik, ini adalah mechanical work kerja saya. Saya melakukan kerja mechanical seperti yang tertera di gambar. Saya membuat kerja pemotongan besi, welding. Okey, untuk kerja ni saya membuat satu base untuk projek lah. Projek Top Glove. Dia menyuruh supervisor melakukan base untuk meletakkan di line lah. Base ni untuk memegang MFS gas project. So untuk memegang MFS tu kita kena buat satu base lah, kena buat kaki dia. So tugas tu diberikan kepada saya untuk saya belajarlah cara menggunakan grinder, welding. So untuk pengetahuan cik, di Top Glove ni saya bukan belajar more kepada electrical sangat, tapi saya belajar luas. Banyak saya belajar, mechanical saya belajar, electrical saya belajar, dan maintenance pun saya belajar. So banyaklah benda yang input yang saya dapat daripada trainer di Top Glove ni. Okay, ni mechanical work juga. Yang gambar pertama tu repair wiring, yang wiring dah rosak, repair, tukar balik. Yang gambar kedua tu adalah pemasangan MFS gas project untuk projek di Top Glove lah, yang disuruhkan oleh Tan Sri Ling tadi lah. Gambar yang ketiga repair motor. Ni adalah motor yang seperti mana kita belajar di poly tu lah. Seterusnya
Ni kerja maintenance. Kerja maintenance ni saya just pasang apa yang perlu, servis apa yang perlu sajalah. Seperti yang tertera di gambar. Gambar pertama saya servis blower fan lah. Blower fan untuk air knife. Sebabkan dia terlalu banyak habuk. So benda tu dia macam memberi kesan negatif lah kepada sarutangan. Kalau macam habuk dia terlalu banyak, dia nak keringkan sarutangan tu macam susah. Lepas tu di sarutangan tu dia macam ada lekat-lekat bintik-bintik hitam macam tu lah. Okey, yang kedua tu burner, saya cuci-cuci burner. Gambar yang ketiga tu hose untuk burner lah. Untuk salurkan gas daripada MFS pergi kepada burner. So dia kena pakai apa tu, hose yang besar macam tu lah. So kerja ni saya rasa amat berguna lah untuk saya kalau saya bekerja dekat kilang-kilang lain lah. Sebab di Top Glove ni banyak memberi saya ilmu tentang cara maintenance dan mechanical lah. Okey, selain tu juga maintenance kerja saya ialah repair lampu, repair wiring tu. Lepas tu gambar pertama tu saya memasang cover wiring lah yang di hose wiring tu. Kalau tak pasang dia macam terdedah kepada bahaya sangat. Okey, gambar yang ketiga saya memasang lampu baru, dan gambar yang tengah tu memasang hose pipe untuk wiring lampu. Okey, ni adalah pemasangan burner. Untuk pengetahuan cik, burner kita ada dua power, iaitu 600 kW dan 400 kW. Sebelum ni Top Glove pasang burner yang power dia saya rasa dalam 300 kW, dan manager suruh tukar kepada 600 kW dan 400 kW kerana api untuk panaskan sarutangan tidak support. So kualiti sarutangan bergantung kepada api yang dibawakan oleh burner lah. So apabila dia melakukan penukaran kepada 300 kepada 400 dan 600 kW, kualiti sarutangan amat memuaskan lah. Okey, ini adalah electrical work saya. So electrical work saya ni buat wiring, repair motor, pasang ELCB, pasang MCB, pasang contactor switch. Macam gambar yang pertama tu saya buat wiring lah, wiring baru untuk soket lah. Di Top Glove ni dia macam banyak memberi saya skill hands on. So tak sia-sia lah dapat intern di Top Glove, sebab dekat sana saya dapat improvekan lagi saya punya skill hands on untuk wiring lah. So macam kalau dekat luar orang minta tolong buat wiring pun macam tak kekok lah untuk buat wiring apa semua. Gambar yang kedua tu adalah penukaran motor, dan saya kena buang wiring dalam motor tu lah, wiring 3 phase dalam motor. Dan gambar yang ketiga adalah pemasangan contactor switch sebelah dia punya MCB tu. Okey, seterusnya. Okey, kesimpulan dia encik, di Top Glove ni saya dapat kemahiran, pengetahuan dan kepribadian. Okey, untuk pengetahuan cik, kemahiran, saya dapat melakukan kerja-kerja yang berkaitan pendawaian dengan betul dan selamat. Dan satu lagi, saya dapat menambah kemahiran dalam bidang kerja yang berkaitan dengan mekanikal dan penyelenggaraan. Okey, untuk pengetahuan cik, macam saya di poli saya banyak belajar more electrical. So apabila saya masuk di Politeknik Port Dickson, apabila saya masuk intern di Top Glove, saya dapat melakukan luar daripada skop saya. So dia dapat input yang lebih baiklah kepada saya, bukan saya tertumpu kepada electrical saja.
Saya dapat melakukan pekerjaan mekanikal, saya dapat melakukan penyelenggaraan dan ya, saya dapat membuat pendawaian dengan betul lah, dengan ikut skop yang betul apa semua kan. Sebab diorang memang akan guide kita dari kosong sampai kita pandai. Macam itulah. Okey, untuk pengetahuan pula, saya dapat menguasai ilmu tentang electrical, mechanical dan penyelenggaraan dengan baik. Macam electrical tu kita dah belajar daripada poli kan. So mechanical tu kita macam kurang sikit, dan penyelenggaraan untuk servis apa ni kita kurang sikit. So dekat Top Glove ni saya dapat 2 lagi ilmu baru, iaitu berkaitan mechanical dan penyelenggaraan dengan baik. So apabila saya keluar ke dunia sebenar nanti, saya dapat 3 ilmu yang begitu penting lah saya rasa untuk dipraktikkan nanti. Okey, kepribadian pula saya dapat meningkatkan disiplin diri dan dapat menguruskan masa dengan terususun dan betul lah. Sebab saya cakap dapat meningkatkan disiplin ni kerana Top Glove amat menitik beratkan disiplin. Contoh dari segi pemakanan, pemakaian, dia macam pemakanan tu dia macam kena yang herd sikit lah, yang kesihatan sikit lah. Dan Top Glove ni untuk pengetahuan cik, Top Glove mementingkan BMI. Untuk intern dengan Top Glove dan bekerja dengan Top Glove, BMI mestilah normal. So dari situ kita dapat disiplinkan diri kita. Okey, dari segi masa ni Top Glove amat menitik beratkan masa. Macam itulah. Okey, untuk komen dan cadangan, komen saya, penyelia saya memberi tunjuk ajar yang sangat baik pada setiap masa, dan pengurusan syarikat juga menguruskan pelajar praktikal amat-amat memuaskan. Saya boleh cakapkan begitu disebabkan kerana penyelia saya, dari saya masuk 1 hari bulan 3 sampai saya habis 16/7, A to Z, dia semua guide. Kalau ada salah, dia tegur, apa semua, dia macam tak lepas tangan lah dia punya tanggungjawab tu. Macam sekarang kan kilang tutup apa semua kan, dia macam selalu dia call lah, hari ni kita buat kerja macam ni tau. Dalam report kau buat macam ni. Tak apa, nanti apa yang tak faham aku ajar apa semua. Dia macam tu je. Sebab tu saya boleh cakapkan penyelia saya ni adalah insan yang macam, kalau dekat poli dia seorang lecturer yang bagus lah, macam tu. Lepas tu pengurusan syarikat, menguruskan pelajar praktikal ni amat memuaskan lah, sebab dicakna kepada dia punya intern. Dia punya student intern memang dia cakna betul-betul. So untuk last kali cadangan, perlu menyediakan satu tempat khas untuk pelajar praktikal menyimpan barang. Seterusnya syarikat perlu melakukan projek-projek pengurangan kos elektrik. Ni saya rasa yang berkaitan dengan syarikat lah. Okey, saya rasa setakat ini saja pembentangan saya untuk kali ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Polytechnic Audition.